أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah hari ini kita akan sambung tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 106 sehingga 112. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Ayat 106 yang bermaksud ketika orang-orang kafir mencerca tentang nasakh, yang ini penghapusan ataupun pergantian suatu hukum, mereka berkata sesungguhnya Muhammad hari ini memerintahkan sesuatu kepada sahabat-sahabatnya, tetapi besoknya ia melarang hal itu. Lalu turunlah ayat ma, iaitu apa? Disebut syartiyah, iaitu syarat. Ayat yang kami batalkan iaitu yang hukumnya diturunkan bersama lafaz ataupun tanpa lafaz. Ada yang membaca nunsikh dari kata ansakha, artinya kami memerintahkanmu Nabi Muhammad ataupun malaikat Jibril untuk membatalkannya, atau kami hilangkan dari ingatan, iaitu kami menundakannya sehingga hukumnya tidak kami turunkan, dan bacaannya kami hapus atau kami menundakannya dalam Lauhul Mahfuz. Baik, dalam qiraat lain dibaca tanpa menyebut hamzah di awalnya. Wa nunsiha artinya kami menghapus ayat itu dari hatimu. Jawab syaratnya adalah pasti kami ganti dengan yang lebih baik, yang lebih bermanfaat bagi para hamba, kerana mudah untuk dilaksanakan atau banyak pahalanya, atau yang sebanding dengannya dalam hal takhlif dan pahala. Tidakkah kamu tahu bahawa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu? Yang ini bermaksud termasuk di antara tujuan nasakh dan pergantiannya. Kata tanya di sini bertujuan untuk menegaskannya. Baik, ayat 107 Allah Ta'ala berfirman lagi, Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Tidakkah kamu tahu bahawa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, sehingga dia dapat berbuat apa sahaja dia kehendaki terhadap keduanya, dan tidak ada bagimu selain Allah pelindung yang menjaga kalian, dan penolong yang menangkal siksaannya, yang ini mencegah daripada siksaannya dari kalian ketika siksa itu telah datang kepada kalian. Ayat ini turun kepada penduduk Mekah meminta Nabi Muhammad SAW memberi mereka kelapangan rezeki dan mengubah Safa menjadi bukit Safa menjadi emas. Okey. Ayat 108 Allah Taala berfirman lagi, Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Ataukah maknanya kamu hendak meminta kepada Rasul Nabi Muhammad SAW seperti halnya Nabi Musa pernah diminta kaumnya, yang ini Bani Israel dahulu, iaitu mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan jelas, dan permintaan lainnya. Barang siapa menggantikan iman dengan kekafiran, iaitu menjadikan kekafiran sebagai ganti iman dengan tidak merenung ayat-ayat dan justru meminta yang lainnya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Maksudnya di sini ialah ia telah menyimpang dari jalan kebenaran dan jalan yang lurus. Tidak ada kebenaran setelah kebenaran, melainkan kesesatan. Ayat 109 Allah Ta'ala berfirman lagi, Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiya Allahu bi amrihi Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya
Mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali. Kerana rasa dengki dalam diri mereka. Maksudnya, kerana dorongan jiwa mereka yang buruk. Setelah kebenaran jelas bagi mereka, iaitu di dalam kitab Taurat, berkait persoalan Nabi Muhammad SAW, maka maafkanlah mereka. Maksudnya, biarkanlah saja mereka. Dan berlapang dadalah, berpalinglah dari mereka. Jangan membalas kata-kata ataupun perbuatan mereka. Sampai Allah memberikan perintahnya untuk memerangi mereka. Sungguh Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Ayat 110 yang bermaksud, dan laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan adalah untuk dirimu sendiri. Yang ini sebagai amal ketaatan seperti menyambung tali keakraban dan bersedekah. Kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Lalu Allah akan membalas amal baik kalian. Ayat 111 Allah Ta'ala berfirman, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dan mereka, iaitu kaum Yahudi dan Nasrani, berkata tidak akan masuk syurga kecuali orang Yahudi. Kata-kata ini diucapkan oleh kaum Yahudi Madinah dan Nasrani Najran ketika mereka berdebat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, orang Yahudi mengatakan tidak akan masuk syurga. Tidak akan ada yang masuk syurga selain orang-orang Yahudi. Orang Nasrani juga mengatakan tidak akan masuk syurga selain orang-orang Nasrani. Itu yakni bermaksud perkataan itu hanyalah angan-angan mereka, keinginan batil mereka. Katakanlah kepada mereka, tunjukkanlah bukti kebenaranmu. Maksudnya hujah alasan terhadap kenyataan mereka itu. Jika kamu orang yang benar berkaitan pernyataan itu. Jadi Allah Ta'ala mencabar mereka, tunjukkanlah satu dalil ataupun satu hujah terhadap kenyataan mereka yang mereka mengatakan kaum Yahudi ataupun kaum Nasrani akan masuk syurga, sedangkan mereka tidak mempunyai jaminan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada ayat 112 ayat yang terakhir, Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Ayat 112 Allah Ta'ala membalas balik kenyataan kaum Yahudi dan Nasrani itu, iaitu tidak yang bermaksud orang yang masuk syurga itu justru selain mereka, yakni orang yang masuk syurga selain daripada kaum Yahudi dan Nasrani. Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, yakni tunduk pada perintahnya dan tunduk pada perintahnya, melakukan segala ketaatan dan meninggalkan segala larangannya. Penyebutan wajah secara khusus kerana wajah merupakan bahagian tubuh yang paling terhormat, sehingga selain wajah lebih patut untuk tunduk dan ia berbuat baik. Bermaksud ni, berbuat baik ni adalah mengesahkan Allah. Dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, iaitu pahala atas amal perbuatannya, yang ini berupa syurga. Syurga ni dia banyak tingkat. Tingkat yang paling tinggi adalah syurga Firdaus, dan paling bawah adalah syurga yang paling bawah, dan terdapat 8 seperti itu syurga. Syurga Firdaus, syurga Jannatul Naim, syurga Khuldi, banyaklah syurga lah. Dan bawah neraka ada mempunyai 7 peringkat neraka. Dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, iaitu pahala atas amal perbuatannya berupa syurga, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati di hari akhirat, di mana pada hari itu orang-orang kafir, orang-orang yang fasik akan bersedih hati kerana mati mereka tidak sempat bertaubat. Nauzubillah min zalik.
Sekadar itu dahulu tafsir surah Al-Baqarah 106 hingga 112. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada tafsiran ayat ini. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.